warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kelas kita pada hari ini 8 hari bulan 2 untuk subjek pertanian ya. Jadi kita ingat semula lah, sebelum ni kita belajar berkaitan dengan tajuk pengapuran, kenapa kita kena kapur, tujuan kapur ya. Kemudian kita juga belajar cara pengapuran. Jadi hari ini kita sambung kepada pembelajaran kita, iaitu jenis-jenis fungsi baja organik. Ya, jadi dalam ni tajuk ini pelajar dapat menyatakan ya sekurang-kurangnya 3 ya baja organik. 3 baja organik dan fungsinya. Baik ya. Kita lihat yang pertama, baja organik yang pertama ialah tahi ayam. Yang ini kita banyak ya. Kamu tengok dalam ni dalam bentuk pellet. Tahi ayam dalam bentuk pellet. Ya, ini contoh ya. Tahi ayam dalam bentuk pellet. Baik. Kemudian ada tandan kelapa sawit kosong. Tandan kelapa sawit yang tak digunakan. Ini juga adalah bahan organik yang biasa kita gunakan dalam pertanian. Ya, tahi lembu. Apa tu dia buat kapur. Kalau kamu lihat itu dia sedang difermentasi ataupun sedang diperam. Untuk mengelakkan daripada unsur-unsur yang tidak diperlukan merosakkan tanaman. Kena proses dengan betul lah. Kemudian kompos. Kompos ni kita dah belajar hasil-hasil tanaman yang telah kita perah ni. Dia akan menjadi kompos. Baik ya. Fungsi baja organik. Apa fungsi baja organik? Lihat ya. Kamu tengok tanah peroy ya. Yang pertama adalah fungsinya untuk membaiki struktur tanah. Tanah yang keras bila ada bahan organik dia akan jadi tanah yang gembur. Apa fungsi tanah gembur? Akan memberikan oksigen pada akar pokok. Jadi akar pokok akan mudah merebak, akan bila kita, mudah berkembang. Apabila kita bagi baja mudah diserap, pokok lebih mudah besar, penyakitnya kurang. Banyak kan kebaikannya fungsi organik ni. Yang kedua, membekalkan sumber nutrien dalam tumbuhan. Sebab dalam baja organik ni macam-macam. Ada yang pertama kita ada nilai NPK natrium, fosfor dan juga kalsium. Jadi sesuai untuk pertumbuhan pokok. Baik, seterusnya berapa banyak yang kita nak berikan kepada tanah. Kita contoh ada tanah 1 ekar. Berapa banyak kita nak bagi untuk 1 ekar. Ini keperluan kadar keperluan kapur dan juga baja organik. Kalau contoh jenis tanah, dia bukan semua tanah kita beri kapur dan bahan organik sama je. Sama banyak, dia berbeza mengikut tanah. Contohnya tanah lanar ataupun tanah mineral macam tempat kita ni. Kalau yang kita tanam padi tu kebiasaannya adalah tanah mineral. Biasa terletak di tepi-tepi sungai ya. Tanah pamah. Jadi kita lihat kadar pengapurannya adalah 2.5 tan 1 hektar bagi kapur. Kemudian 3 hingga 5 tan untuk bahan organan. Faham? Jadi dia tak banyak lah sebenarnya. 1 hektar tu ya. Kemudian tanah bridge ataupun tanah lumbung ataupun tanah pasir. Bridge ni lumbung dia tanahnya tanah pasir, berpasir. Ya, tanah berpasir. Jadi kapur kita tak perlu banyak sebab biasa tanah ni kurang beresid. Kurang beresid, jadi kita kapur dalam 2 tan saja. Kemudian tetapi tanah bridge ni dia kurang bahan organan. Jadi kita tambah 10 hingga 20 tan ya untuk 1 hektar tanah kawasan bridge. Tanah bridge ataupun tanah bekas lumbung. Okey. Kemudian tanah gambut. Tanah gambut tu bagi kita banyak. Ada pari 1 timur, pari 2 timur, pari 5 timur, pari 8 timur tu semua tanah bukan pari 8 timur, pari 8 gambut. Perkataan gambut semua tu gambut. Ya, 9 gambut, 10 gambut, 11 gambut. Itu semua kawasan bergambut. Ya. Jadi kawasan bergambut ni tanah dia lebih masam. Jadi bila dia lebih masam, kita perlu tinggikan pH tanah dengan cara tabur kapur. Jadi lebih banyak kapur kita perlukan, antara 5 hingga 10 tan. Tetapi bahan organan dia sama saja dengan tanah mineral, 3 hingga 5 tan saja. Kemudian tanah batu kapur, pH antara 6 hingga 8. Nama pun tanah batu kapur. Jadi perlu kita kapur tak? Tak perlulah. Bila dia 5.5 dan ke atas tak payah dikapur. Tetapi kita perlu beri baja organan 3 hingga 5 tan. Baik. Seterusnya kita masuk kepada 11.0 kaedah penabur kapur dan baja organik.
Macam mana cara kita nak tabur adakah kita guna mesin, boleh tak kita guna mesin, atau kita guna tangan saja. Jadi kita nak belajar apa pakaian yang sesuai untuk kita tabur kapur dan juga baja. Ada tak pakaiannya? Jadi kita lihat dalam tajuk ini. Jadi kapur dibuat sebaik-baiknya selepas siap daripada penyediaan tapak tanaman, ataupun kita lakukan serentak. Kita boleh kapur selepas tanah yang kita nak tanam tu siap, kita bersihkan, ataupun semasa tanah itu hendak dibersihkan. Maksudnya bersihkan tanah itu hendak dihancurkan tanahnya, iaitu 2 minggu sebelum penanaman. Mesti 2 minggu sebelum. Mengapur boleh dibuat menggunakan spinner broadcast atau dengan tangan. Penutup hidung, mulut dan sarung tangan adalah dipakai untuk mengelakkan gangguan pernafasan dan melecur. Itu pentingnya baju keselamatan tu. Jadi kemudian kita masuk seterusnya baja asas. Baja asas ni ditabur sama rata ke atas tanah dengan tangan atau menggunakan jentera penyebar. Boleh juga menggunakan jentera. Kemudian baja ini mesti digaul dengan tanah supaya ia tidak terdedah di permukaan. Selalu digunakan untuk membaja sayur asas. Cara membajalah. Baja tabur. Kemudian kita kita gaul dengan tanah supaya tidak terdedah pada tanah. Kemudian kita lihat pada saiz batas. Ini kamu dah belajar tahun lepas. Saiz batas yang kamu lihat. Kalau nak tanam sayur, saiz dia antara tinggi. Lihat ya. Tinggi dia mesti 0.25. Lebar dia 1.25 meter. Antara batas. Tengok ya. Antara batas. Ini antara batas. Dia mesti 0.48. Ini kalau nak tanam sayuran. Kalau nak tanam sayuran. Kita lihat pula kalau nak tanam ubi. Ubi beza sikit lah batasnya. Yang pertama tinggi dia mesti lebih. Tadi 0.25. Sekarang kita lihat ada tinggi dia. Lihat ada tinggi dia. Nampak tu. Tinggi dia 0.3 meter. Antara batas. Kamu lihat. Kamu lihat antara batas 0.45. Lebar dia masih lagi 0.6. Lebarnya pun lebih kecil. Kenapa benda-benda ini berlaku? Kenapa batas untuk menanam ubi-ubian ni lebih kecil? Sebab tujuannya untuk memudahkan kita untuk menuai nanti. Okey. Seterusnya kita lihat kaedah membuat batas. Jadi kita buat kaedah membuat batas. Kaedah buat batas dan menghampar silver shine traktor 4 roda, menggunakan traktor 4 roda. Jadi kita lihat pertama, membuat batas, pasang pembatas pada penyangkut 3 mata. Pandu traktor di ladang, letakkan traktor di tempat permulaan, turunkan pembatas dan mula membuat batas hingga ke sempadan. Sehingga kita teruskan sehingga semua ladang selesai dibuat batas. Kemudian setelah selesai, pandu traktor balik ke bengkel. Itu. Kemudian B, menghampar batas, pasang silver shine pada implement. Pasangkan implement telah dipasang silver shine pada penyangkut 3 mata. Pandu traktor ke ladang. Letakkan traktor di tempat permulaan, turunkan implement yang dipasang dengan silver shine dan mulakan pemasangan silver shine sehingga ke hujung batas. Teruskan sehingga semua batas selesai dipasang silver shine. Selepas selesai, pandu traktor balik ke bengkel. Ini langkah keselamatan. Penting. Pakai pakaian keselamatan yang sesuai, pakaian yang sesuai. Apa contoh pakaian sesuai? Tidak longgar. Itu penting. Jangan nipis baju, mesti yang tebal, mesti yang fit, maksudnya tidaklah longgar. Kemudian kendalikan traktor mengikut peraturan. Pastikan traktor dan baja diperiksa dalam keadaan baik sebelum kita gunakan. Sangga pembatas dan pengampas silver shine sebelum buat penyelenggaraan. Tumpukan perhatian, patuhi arahan guru. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi ini.